Pada malam 19 Januari 2019, seorang pemandu Uber bernama Albert Castro mengambil seorang penumpang dari sebuah kelab malam di Citrus Heights, California. Penumpang itu ialah Shu Wang, berusia 32 tahun. Dia dilaporkan berada dalam keadaan tidak stabil akibat pengambilan alkohol yang berlebihan. Bagi Albert, mengambil penumpang mabuk dari kawasan bar bukanlah perkara luar biasa. Itu sebahagian daripada rutin hariannya. Jadi, dia langsung tidak mengesyaki apa-apa. Apa yang tidak dijangka, penumpang itu bakal meletakkan nyawanya dalam bahaya. Namun nasib menyebelahi Albert kerana keseluruhan kejadian direkam melalui kamera dashcam di dalam kenderaannya. Pada awal perjalanan, suasana kelihatan normal. Shu duduk di tempat duduk hadapan dan cuba berbual seperti biasa. Tiba-tiba, dia mula panik dan berkata, "Engkau akan kemalangan." Albert cuba mengawal keadaan dan meyakinkan dia kereta yang dipandunya masih dalam kawalan. Namun beberapa saat kemudian, dia mencapai steering dan menariknya ke arahnya, menyebabkan kereta terus menyimpang melintasi dua lorong pada kelajuan melebihi 100 km sejam di sebuah lebuh raya. No. Dude. Keadaan hampir membawa kepada kemalangan maut, namun reaksi pantas Albert berjaya mengelakkan tragedi. Pada mulanya situasi kelihatan reda untuk seketika, namun belum sempat keadaan stabil. Chu membuat percubaan kedua. Kali ini, dia menerkam steering dengan seluruh tubuhnya. Where we at? Mac Road, man. We're going toward Mac Road. Yeah, where we at? You gotta let go of my hand, bro. Thanks, so. Where we at? We're heading downtown. We're going to Southside. Man! We're gonna go. You gotta let go, man. No, we're gonna go crazy. Albert terpaksa mengerah seluruh tenaga untuk menghalang tindakan Chu. Dalam situasi yang genting, dia memandu dan bergelut dalam masa yang sama. Beberapa saat kemudian, Chu kelihatan tidak sedarkan diri dan berhenti melawan. Namun, keadaan itu tidak lama. Hello, you brother. Hello, brother. We're not gonna die, man, but you gotta let go. No, I love you, brother. I love you, brother. You gotta let go, man. I love you, brother. Albert terpaksa memberhentikan keretanya secara mengejut di tengah jalan raya. Namun risiko masih tinggi kerana keretanya berada di laluan aktif dan sebarang pergerakan yang tidak terkawal boleh mengakibatkan kemalangan. Yang lebih membimbangkan, Shu langsung tidak menunjukkan kesedaran terhadap bahaya yang baru berlaku. Dalam rakaman, dia turut menyebut, "Kita akan mati," tanpa sebarang reaksi panik. Albert tanpa berlengah segera menghubungi pihak polis untuk mendapatkan bantuan. Ma'am, I'm on the middle of the freeway. I have a drunk Uber passenger grabbing my steering wheel. No. We're just south of 99 and 50. Shu ditahan dan didakwa atas kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol serta cuba mengambil alih kawalan kenderaan yang sedang bergerak. Tiada maklumat terperinci mengenai hukuman akhir yang diterimanya kerana kes ini kurang mendapat liputan media. Namun berdasarkan bukti video yang jelas, kemungkinan besar dia berdepan pertuduhan jenayah berat dan berisiko hilang kelayakan memandu. Sekiranya Albert lambat bertindak, walau hanya beberapa saat, malam itu mungkin berakhir dengan tragedi. Internet sebenarnya bukan mencipta keanehan manusia, sebaliknya menguatkan dan menonjolkan apa yang sejak dulu sudah wujud. Manusia aneh memang sentiasa ada. Bezanya, hari ini ia sering dipertontonkan kepada seluruh dunia. WhatsApp udah mantap itu. Slow. ಬಿಡ್ತು ನಾಲ್ಗಿ ತಕೋರು. Dalam dunia permainan dalam talian yang sepatutnya sekadar hiburan, satu siaran langsung pada tahun 2015 bertukar menjadi rakaman tragedi yang tidak disengajakan. Seorang lelaki warga Jepun berusia 40 tahun yang dikenali sebagai Daisuke menjadi perhatian di internet
selepas secara tidak sengaja membakar biliknya sendiri semasa melakukan siaran langsung permainan dalam talian Minecraft pada tahun 2015. Selepas menamatkan permainan, Daisuke meluangkan masa seketika untuk mengisap sebatang rokok. Dia mengeluarkan pemetik api jenis Zippo yang baru dibelinya pada harga sekitar 100 yen. Tidak pasti cara menggunakannya dengan betul. Dia sempat bertanya kepada penontonnya tentang cara-cara menggunakannya. これどこにあれ注入すんのこれ。これね、100円ぐらいで、なんか、永久マッチジッポーみたいな感じで書いてんねんけど、使い方分かれへん、これ。これの使い方分かる人は教えて。これなんか石に、なんかあれが入ってて、これ何これ。要はジッポで火をつけろってことこれ。 Sehinggalah suatu ketika, dia menyalakannya menggunakan sesuatu yang kelihatan seperti batang manjis. Kemudian dia mengisi pemetik api tersebut dengan cecair yang dipercayai sejenis minyak mudah terbakar. Dia sekali lagi menyalakannya untuk kali kedua. Keseluruhan pemetik api itu tiba-tiba terbakar. Daisuke secara spontan menjatuhkan pemetik api itu ke lantai. Pada masa yang sama, dia turut membuang sesuatu yang dipercayai masih terbakar ke dalam beg sampah yang dipenuhi tisu yang telah menyerap minyak mudah terbakar. Ketika itulah beg tersebut mula terbakar. Namun, dia langsung tidak menyedarinya. Dari saat itu, keputusan buruknya mula bertambah, satu demi satu. Daisuke coba memadamkan api dengan menyiramnya menggunakan air botol. Dia kemudian mengalihkan beg sampah yang sedang terbakar dan memukulnya menggunakan kotak kadbot. Dia turut cuba menutup api yang semakin marak dengan selimut sebelum keluar dari bilik untuk mengambil mangkuk berisi air dan mencurahkannya ke atas api. Namun api dengan pantas menjadi tidak terkawal. Akhirnya penonton hanya dapat menyaksikan api dan kepulan asap tebal yang memenuhi setiap ruang biliknya. Menurut laporan laman web Kotaku, Daisuke mengalami kecederaan. Begitu juga ayah, ibu, dan seorang lagi ahli keluarganya yang berada di dalam rumah ketika kejadian berlaku. Namun sehingga kini, tiada makluman rasmi mengenai jenis kecederaan yang dialami oleh mereka. Menurut anda, apakah keputusan Daisuke? Adakah ia tindakan bijak, reaksi terburu-buru, atau kesilapan akibat kecuaian? Penilaian itu kini terpulang kepada anda. Pada 8 Jun 2013, di sebuah penempatan kecil bernama Hollingall yang terletak di Norfolk, England, David Holmes berusia 38 tahun baru sahaja selesai menghadiri satu perhimpunan komuniti penunggang motosikal di Kings Lynn, sebuah lokasi yang menjadi tumpuan peminat motosikal di kawasan tersebut. David dikenali oleh rakan dan keluarganya kerana minatnya yang mendalam terhadap motosikal. Dia telah menunggang motosikal selama bertahun-tahun dan menganggap dirinya seorang penunggang yang berpengalaman. Untuk merakam pengalamannya, David memasang sebuah kamera pada helmetnya. Pada hari yang sama, selepas selesai menghadiri perhimpunan tersebut, David memutuskan untuk pulang menaiki motosikal jenis Yamaha miliknya. Motosikal tersebut merupakan jentera berkuasa tinggi yang mampu mencapai kelajuan sehingga 250 km sejam. Seperti yang dapat dilihat dalam rakaman kameranya, David menunggang pada kelajuan tinggi dan memotong beberapa kenderaan sepanjang perjalanannya. Keluarga dan rakan-rakannya sudah lama bimbang tentang tabiat David yang gemar memandu laju. Mereka tahu pada kelajuan sebegitu, satu kesilapan kecil boleh membawa akibat yang dahsyat. Dan malangnya, itulah yang berlaku. Ketika David sedang melalui sebuah lebuhraya, salah satu jalan paling sibuk di Norfolk, meter kelajuannya menunjukkan lebih 160 km sejam di jalan awam, jauh melebihi had laju 100 km sejam yang dibenarkan di kawasan tersebut. Apa yang berlaku seterusnya direkam sepenuhnya oleh kamera helmet David. Semasa motosikalnya meluncur laju, sebuah kereta jenis Renault Clio dipandu oleh seorang warga emas berusia 60 tahun bernama Benjamin Austin tiba-tiba membelok ke kanan, tepat di hadapan David. Pada ketika itu, David dianggarkan menunggang pada kelajuan 150 km sejam tanpa peluang untuk membrek atau mengelak. Dalam sekelip mata,
motosikalnya melanggar bahagian hadapan kereta itu, memusnahkan kedua-dua kenderaan. Hentaman kuat itu menyebabkan David terpelanting ke udara sebelum terjatuh ke kawasan semak berhampiran. Daya pelanggaran tersebut sangat dahsyat untuk diselamatkan. David mengalami kecederaan dalaman yang serius, termasuk patah leher dan tulang belakang. Apabila ambulans tiba, dia disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Apa yang lebih menggerunkan, detik-detik kematiannya telah direkam oleh kameranya sendiri. Apabila polis meneliti rakaman tersebut, gambaran sebenar menjadi jelas. Kelajuan melampau David menunjukkan pengabaian sepenuhnya terhadap keselamatan dirinya dan pengguna jalan raya lain. Benjamin Austin mendakwa dia tidak menyedari kehadiran David, namun saksi yang memandu di belakang keretanya menyatakan mereka melihat motosikal David dari jarak jauh. Menurut keterangan mereka, David boleh dilihat sekurang-kurangnya 7 saat sebelum Benjamin membuat pusingan tersebut. Setahun selepas kejadian, Benjamin Austin hadir ke mahkamah dan menyatakan rasa kesalnya. Dia mengaku bersalah atas kesalahan menyebabkan kematian akibat kecuaian dan mengakui bahawa dia tidak melihat David semasa pusingan tersebut. Mahkamah mengakui bahawa kejadian ini merupakan satu tragedi, namun menegaskan kelajuan melampau David merupakan faktor utama dalam kemalangan itu. Benjamin dijatuhi hukuman 12 bulan khidmat masyarakat dan larangan memandu selama 18 bulan. Selepas kematian David, ibunya, Brenda Holmes, mendedahkan rakaman saat terakhir anaknya dengan harapan ia dapat menjadi peringatan dan amaran kepada orang lain tentang bahaya memandu laju. Video itu kemudiannya menjadi tular dengan masa singkat sehingga meraih lebih 20 juta tontonan di media sosial selepas ia dimuat naik. Pengajaran daripada kes ini sangat jelas. Jangan memandu laju. Sentiasa beri perhatian ketika di jalan raya. Satu kesilapan kecil sahaja sudah cukup untuk meragut nyawa. Tor Rajiekov atau lebih dikenali sebagai Apator merupakan seorang YouTuber dari Norway yang terkenal melalui video-videonya yang ekstrim. Kandungan videonya sering memaparkan aktiviti seperti meluncur ais, berenang di lubang ais, menyelam di kawasan perairan yang membeku, serta meminum minuman keras jenama vodka ketika melakukan aksi-aksi tersebut. Kerjaya YouTube-nya bermula sejak tahun 2006 sehingga salurannya mula mendapat perhatian ramai sekitar tahun 2011. Video-videonya yang kebanyakannya tanpa dialog menjadi tular di seluruh dunia sehingga berjaya mengumpul lebih 1.3 juta pengikut menjelang video terakhir yang dimuat naiknya. Kandungan videonya sering mencetuskan kontroversi kerana dianggap berbahaya, terutamanya gabungan pengambilan alkohol dan pendedahan kepada suhu beku dalam keadaan separuh bogel. Walaupun ada kritikan yang menyamakan aksinya dengan perjudian nyawa, Tor menegaskan dia sentiasa membuat persediaan dan latihan. Ironinya, dia pernah menyatakan secara berseluruh bahawa kematian di lokasi rakaman adalah kemungkinan yang tidak dapat dielakkan. Pada 22 November 2021, Tor memuat naik sebuah video bertajuk I Am Not Dead, I Am 57 Today, sempena ulang tahunnya yang ke-57. Pada ketika itu, Tor masih aktif merakam kandungan seperti biasa, walaupun pernah melalui pembedahan kanser beberapa tahun sebelumnya. 4 hari kemudian, pada 26 November 2021, Tor terjatuh ke dalam tasik Jacobs Dam berhampiran bandar Kongsberg ketika sedang merakam dirinya bermain luncur ais. Dia cuba memanjat keluar, namun ais di sekeliling terus pecah akibat menampung berat badannya. Suhu air yang sangat sejuk menyebabkan tubuhnya cepat kehilangan tenaga sekaligus mengurangkan keupayaannya untuk menyelamatkan diri. Pasukan penyelam akhirnya menemui Tor dan dia dibawa ke hospital berhampiran menggunakan helikopter. Namun segala usaha pihak perubatan gagal menyelamatkannya. Tor akhirnya disahkan meninggal dunia keesokan harinya pada 27 November 2021. Ribuan peminat meluahkan rasa sedih dan menyampaikan ucapan takziah di ruangan komen video terakhirnya. Sehingga tahun 2026, Tor Ekov masih dikenang sebagai satu legenda. Seorang individu yang memilih untuk menjalani kehidupan dengan cara berbeza dan tanpa rasa gentar. Hakikat bahawa video-videonya terus menerima ribuan tontonan walaupun selepas kematiannya membuktikan betapa mendalamnya kesan kandungan yang dihasilkannya terhadap penonton dari seluruh dunia.